Akan kenyataan sedemikian. Oleh kerana itu, tak payah jawab. Nah, ini peraturan mesyuarat yang betul. Saya nak cuma nak terangkan. Bagi saya ini satu kenyataan yang unparliamentarian. What is unparliamentarian? Yang unparliamentarian adalah pembohongan dan fitnah yang amat menjijik sekali. Ini satu perkara yang tidak wajar dilakukan. Saya tegaskan. Ini bukan Dewan adab dalam ini kita. bukan tempat Kelego, where are you when Pendang buat fina? Where are you? Masa Pendang buat fina, kenapa tak bangun? Sekarang menteri bagi jawab, kenapa sekarang bangun kacau? Itu adalah amat jelas sekali. Kita harap, where are you? Semasa Pendang buat fina, mengapa tak bangun? Kenapa Pendang Pendang buat fitnah? Yang lain sila duduk. Yang lain sila duduk. Peraturan mesyuarat. Dua-dua pelak sila duduk. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat. Mana satu perkataan yang unparliamentary? Fitnah itu adalah unparliamentary. As a former deputy speaker, I'm here to tell you that this is too much. Kerana itu enough is enough. Kita harap Dewan Yang Mulia ini tidak jatuh standard kerana kita tidak boleh biarkan perkara ini berterusan. Kerana nilai sedikit rosak susu sebenggara. Itulah sebabnya biar kita angkat peribahasa Melayu. Yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Itu saja. Ini berkenaan dengan apa yang Mohd Menteri sebut tentang penyerahan memorandum pada pagi ini. Saya terima kasih kepada Mohd Menteri sangat prihatin berkenaan dengan isu berkenaan dengan haiwan liar ni. Pagi ini saya segamat bersama Kampar, PJ dan Miri dan Tenom dan beberapa lagi ahli parlimen menerima memorandum ini. Dan soalannya saya ingin bertanya kerana di luar sana ada beberapa pendakwaan di mana PBT ini walaupun ada beberapa klausa ataupun undang-undang yang sepatutnya dilaksanakan, tapi mereka tidak, dan ada beberapa pendakwaan. Boleh tak Menteri memberi kejaminan terhadap isu ini, dan apakah akan ada kita revise atau reform undang-undang di bawah PBT ini supaya haiwan-haiwan ini tidak dibunuh secara kejam dan di bawah kerajaan madani ini. Terima kasih Mohd Menteri. Ya Menteri, tadi saya bersama Segamat, bersama Bera, Ipoh Barat dan juga beberapa PJ, beberapa lagi ahli parlimen, kita telah terima memorandum daripada satu gabungan NGO seruan segera untuk menghentikan kekejaman terhadap haiwan terbiar dan mereformasi Akta Kebajikan Haiwan 2015. Kita semua tahu, Akta Kebajikan Haiwan diluluskan dalam parlimen tahun 2015. Pada masa itu, Bera Menteri berkenaan telah buat seruan PBT tidak lagi dibenar tembak haiwan. Tapi sehingga hari ini masih ada haiwan-haiwan terbiar, anjing-anjing terbiar yang ditembak. Dan Bera sebagai ahli parlimen, pada masa itu dia merupakan ahli parlimen setiu, dia sendiri yang berbahas untuk sokong rang undang-undang ini dan telah diluluskan. Tapi hari ini dia duduk sebagai ahli parlimen bersut, dia cuba untuk menjustifikasikan bagaimana PBT boleh menembak haiwan. Ini bukan jadi masa saya nak untuk tanya bahas. spesifik. Saya nak tanya, apakah tindakan terhadap pegawai yang telah membunuh anjing yang menembak kopi itu? Kita mahu siasatan dilakukan dan apakah tindakan yang akan diambil? Terima kasih kepada Menteri, Ketua Melaka nak tambah sikit Menteri tentang anjing liar ni. Kita perhatikan ada segelintir yang mereka, yang tuan punya anjing yang tidak bertanggungjawab. Selepas mereka bela 1-2 tahun, mereka tak mau, mereka buang saja di tepi jalan. Saya rasa inilah orang kumpulan ini yang tidak bertanggungjawab telah menyebabkan masalah anjing terlihat di luar sana. Jadi apakah langkah ataupun strategi yang akan diambil oleh kementerian untuk mendenda mereka yang tidak bertanggungjawab ini? Terima kasih kepada ketiga-tiga ahli parlimen yang prihatin tentang soal kebajikan haiwan. Jawapan saya senang aja. Jawapan saya berpautan kepada rukun negara, iaitu kedaulatan undang-undang. Kita ada Akta Kebajikan Haiwan 2015. Ada garis panduan yang sangat jelas. Maka semuanya ikan ikut kepada akta termasuk garis panduan. Mana-mana PBT yang gagal atau mematuhi tersebut, mereka terpaksalah menghadapi tindakan siasatan ataupun tindakan disiplin akan diambil mengikut lunas undang-undang yang sedia ada. Itu jelas. Saya rasa tak. Dan bagi mereka, saya yang pembela haiwan, kucing ke, anjing ke, yang tidak bertanggungjawab, saya seru supaya jika tak mampu nak bela, maka janganlah mengambil lepas tu buang haiwan tersebut. Sebagai seorang pencinta haiwan, saya pun berasa amat kesal sekali dengan sikap tidak bertanggungjawab tersedemikian. Oleh kerana itu, saya mengambil kesempatan di Dewan Yang Mulia ini menyeru semua pihak masa sama-sama
untuk pastikan masalah ini tidak berulang lagi dengan sikap yang penuh tawaduk dan juga penuh bertanggungjawab. Yang Berhormat Padang Terap telah menghargai penarafan 5 bintang ke atas Majlis Daerah Padang Terap melalui audit teknikal JKT pada tahun ini. Untuk tahun ini, saya nak tegaskan di mana elemen anti rasuah telah dimasukkan dalam indeks penarafan PBT. Oleh kerana itu, terdapat 12 buah PBT telah diturunkan penarafan bintang akibat dengan elemen anti rasuah tersebut. Sejajar dengan aspirasi Malaysia untuk mengangkat martabat negara sebagai antara 25 negara terbaik dalam Corruption Perception Index tersebut menjelang tahun 2030. Tapi juga ada PBT yang telah pun diangkat penarafan selepas kita masukkan elemen anti rasuah tersebut. Maka dia memang menjadi pengajaran kepada kita semua di mana memerangi rasuah menjadi agenda aspirasi nasional untuk kita semua. KPKT di mana akan sentiasa memantau dan memastikan tahun depan mulai 1 hari bulan Januari, KPKT akan memperkenalkan sistem penarafan baru dalam mempertimbangkan pengagihan peruntukan pembangunan kepada semua PBT, iaitu ia akan berdasarkan kepada pencapaian sistem lampu trafik. Ini merujuk kepada prestasi pelaksanaan projek yang telah diluluskan oleh KPKT kepada PBT akan menjadi kayu penyukur dalam mengagihkan peruntukan baru dan wajib berasaskan kajian kebolehlaksanaan feasibility studies serta mematuhi analisis cost faedah, cost benefit analysis serta juga pulangan pelaburan return of investment. Iaitu dengan kata lain, sekiranya PBT dapat lampu merah, peruntukan mereka akan dipotong. Lampu kuning bermaksud peruntukan akan dikaji semula. Lampu hijau bermaksud peruntukan akan ditambah dan dilipat gandakan. Kesemua ini ada dalam duit rakyat. Dana rakyat tidak membenarkan pembaziran, ketirisan maupun penyelewengan. Oleh kerana itu, KPKT pandang serius mana-mana yang baik kita puji. Pepatah Melayu, yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Yang Berhormat Kuala Krai telah mencadangkan agar PBT memegang peranan sebagai one-stop center bagi mengelalas permohonan lesen kedai makan atau kilang makanan sekaligus mengkoordinasikan dengan agensi berkaitan dengan untuk perolehan CJ halal dapat membangunkan industri halal yang lebih berkesan. Untuk makluman, buat masa ini pensijirah halal di Malaysia dilaksanakan secara sukarela oleh peniaga kerana istiada paksaan sebagaimana telah diputuskan oleh Mesyuarat Jemaah Menteri. Tuan Yang di-Pertua, perumahan. Sebanyak 12 hari yang berhormat telah membahaskan berhubung isu perumahan. Sebelum saya menjawab isu perumahan dibahaskan, sukacita saya maklumkan bahawa sehingga 30 September tahun ini, sebanyak 443,259 unit rumah mampu milik ataupun 89% telah siap dibina dalam pembinaan serta sudah dapat kelulusan perancangan di keseluruh negara, sama di kawasan bandar ataupun di luar bandar. Ini bermakna sasaran penyediaan 500,000 rumah mampu milik di bawah rancangan Malaysia kini ada baki 56,741 unit rumah. KPKT yakin akan mampu menyelesaikan projek ini AMM ini pada penghujung pelaksanaan AMK ke-12. Sekiranya insya-Allah ia berjaya dilaksanakan sepenuhnya, ini akanlah menjadi kali pertama sasaran pembangunan rumah mampu milik berjaya dicapai mengikut rancangan Malaysia. Seterusnya, YB Pengkelan Cepar Batu mohon kerajaan tegas telah mengawal harga tanah serta harga bahan binaan bagi menangani isu harga perumahan mampu milik untuk garangan rakyat B40, M40 terutamanya di bandar-bandar besar. Memang harga rumah di pasaran adalah dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti lokasi yang strategik, kos pembinaan, kos infrastruktur, kos tanah, compliance kos serta keuntungan pemaju. Selain itu turut memberi cabaran dalam usaha. Wan Semaju minta laluan. Sedikit ya. Sila ringkas sikit. Okay. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Oleh kerana masa pun dah makin kurang, saya ingin memastikan bahawa dalam penggolongan YB Menteri dimasukkan juga tentang isu dana jaminan khas yang pada tahun 2024 diperuntukkan sejumlah 1 bilion bagi projek perumahan yang terbengkalai dan sakit.
Dan dalam masa yang sama juga dalam laman Teduh, yakni Sistem Bank Data Perumahan Negara, masih ada 488 projek perumahan yang sakit, 288 yang terbengkalai. Jadi ini termasuklah projek residensi hektar. Jadi saya ingin mendapat penjelasan daripada YB Menteri, adakah dana jaminan khas ini ada terselit di mana-mana dalam bajet bagi tahun 2025. Terima kasih kepada Yang Berhormat Wangsa Maju yang amat prihatin tentang kebajikan pembeli rumah di residensi Gombak. Maka untuk makluman saya, Dewan Yang Mulia ini, KPKT telah mengambil tindakan kritikal berkaitan isu projek sakit terutama melalui penubuhan Task Force Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai sejak tertubuhnya kerajaan Madani dengan memfokuskan kepada keberhasilan task force sejak penubuhan iaitu sehingga 30 September tahun ini sebanyak 823 projek perumahan swasta melibatkan 99,836 unit rumah telah diselesaikan dengan nilai pembangunan kasar dengan izin gross development value sebanyak 84.4 bilion ringgit. Ini adalah satu pencapaian yang saya berhutang budi kepada penjawat awam serta Yang Berhormat Timbalan Menteri yang mengetuai task force sedemikian. Berhubung dengan dana jaminan khas yang ditanya tadi di bawah belanjawan tahun ini, ia khusus untuk memulihkan projek sakit di bawah seliaan kerajaan, termasuk residensi hektar Gombak. Itu projek di bawah seliaan Kementerian Wilayah Persekutuan. Walaupun belanjawan tahun depan tidak memperuntukkan dana jaminan khas lanjutan, KPKT telah mengambil langkah proaktif untuk bincang dengan Kementerian Kewangan agar dapat meneruskan inisiatif ini pada tahun akan datang, termasuk perluasan pelaksanaan kepada projek perumahan swasta di Sabah dan juga Sarawak. KPKT akan berusaha sebaik mungkin untuk meminimumkan projek sakit dan terbengkalai melalui inisiatif di bawah KPKT yang diselaraskan melalui task force ini mengenai status residensi hektar yang sepatutnya siap pada 18 hari bulan Mac tahun lepas. Kementerian Kewangan telah bersetuju untuk memberi jaminan sebanyak 70% daripada keseluruhan pembiayaan dengan had nilai maksimum 100 juta. Dana akan disalurkan kepada kontraktor yang telah pun dikenal pasti oleh jawatan kuasa task force iaitu Visionary Builder Sdn Bhd tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Secara keseluruhannya, kerja-kerja pemajuan saya harap jangka siap dalam tempoh 15 hingga 18 bulan sehingga serahan milik hak kosong kepada pemberi dapat dibuat. Namun begitu, perkara ini tertakluk kepada suntikan dana yang akan diperoleh oleh pemaju dan kontraktor daripada pihak ketiga selain daripada jaminan kerajaan. Tapi saya yakin dengan adanya jaminan kerajaan, maka pemaju dan kontraktor akan dapat melakukan langkah-langkah penyelamatan. KPKT akan terus meningkatkan pemantauan dan melaksanakan pembekuan akaun pemajuan perumahan HDA bagi projek sakit untuk elakkan pengeluaran wang secara tidak bertanggungjawab oleh pemaju. Selain itu, pemaju dan ahli lembaga pengarah yang memiliki projek dalam kategori sakit akan disenarai hitam dan disekat daripada permohonan permit iklan dan jualan advertising permit and developer license yang baru selagi projek sakit sedia ada belum disiapkan dengan Certificate of Completion and Compliance. Di samping itu, KPKT juga membuat tapisan awal ketika permohonan AP dikemukakan di mana pemaju yang mempunyai tahap kewangan yang stabil sahaja akan dipertimbangkan untuk kelulusan. Untuk makluman, pada masa ini setiap pemajuan disyarat mempunyai modal terbitan dan modal terkumpul tidak kurang daripada RM250,000 dan wang pendahuluan yang bersamaan dengan 3% daripada anggaran kos pembinaan selaras dengan Seksyen 6.1 Akta 118. Dengan risiko projek sakit, KPKT juga sedang kaji untuk menetapkan dasar baru kepada satu nilai yang lebih bersesuaian. Tuan Dipertua, memang masa amat cemburu. Saya ada banyak lagi isu yang saya ingin kongsi bersama dalam Dewan Yang Mulia ini. Izinkan saya dapat injury time sedikit. Yang pertama, tentang URA. Seterusnya tentang perancangan bandar dan desa, iaitu dibangkitkan oleh orang 4 ahli yang berhormat. Di mana Yang Berhormat payah besar mohon agar consent threshold bagi pelaksanaan pembaruan semula bandar diteliti dan dinaikkan ke tahap 90% berbanding 80% seperti yang telah diwawakan. Selain turut berharap agar isu kesesakan diambil kira serta pemilikan lokasi lebih menyeluruh dan tidak hanya tertumpu di kawasan bandar. Untuk makluman, KPKT melalui Plan Malaysia dan juga Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian
Persekutuan JKPTG telah melaksanakan setakat pagi ini sudah buat 61 kali siri libat ulus termasuk bersama dengan Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen untuk mengkaji peratusan yang bersesuaian agar pelaksanaan pembaruan semula bandar mempunyai timbal balik yang positif kepada pihak yang terlibat. Dan ketelian kajian yang dilaksanakan draft IUU pembaruan semula bandar mencadangkan consent threshold pada tahap 80% bagi bangunan berusia kurang 30 tahun, 75% bagi bangunan melebihi 30 tahun dan 51% bagi bangunan yang tidak selamat dan projek terbengkalai. Dengan mengambil kira pandangan dan pertimbangan responden daripada sesi libat urus yang telah dibuat. Melalui akta ini, hak dan kepentingan kaum Bumiputera termasuk anak negeri Sabah dan Sarawak akan kekal terpelihara berdasarkan artikel 153 Perlembagaan Persekutuan. Yang berhormat, memang saya ada lagi banyak isu yang ingin saya kongsi bersama. Izinkan saya sedikit untuk pengurusan sisa pepecah. Untuk makluman, ini tentang NCEC dan juga perancangan komprehensif untuk membina Logi to Waste WTE dengan teknologi incinerator untuk mengatasi isu kekurangan tapak pelupusan sanitary yang bersesuaian serta menampung penjanaan sisa yang semakin meningkat setiap tahun. Untuk makluman, jumlah sisa pepecah yang dijana oleh rakyat Malaysia kini telah sebanyak 14.2 juta tan pada tahun 2023. Logi WTE adalah selamat dan tidak membahayakan kesihatan rakyat, di mana ia dibina mengikut spesifikasi yang amat ketat yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar selaras dengan prinsip zero waste, zero toxic dalam menyokong transformasi ke arah ekonomi kitaran serta berkonsepkan logi dalam taman seperti mana yang dilaksanakan di negara-negara paling maju. Teknologi WTE juga tidak memerlukan keluasan tanah yang besar, tidak menghasilkan air larut resap licin, buat bau busuk dan gas metana yang memberikan impak negatif kepada masyarakat dan alam sekitar. Selain itu, logi WTE mampu menjana tenaga, boleh baharu renewable energy untuk dieksport ke grid nasional bagi menggantikan janaan tenaga elektrik daripada bahan api fosil. Dalam hal ini, setiap 60 tan sisa pepecah yang dirawat menggunakan teknologi WTE mampu menjana 1 megawatt tenaga elektrik yang boleh digunakan oleh 2,000 buah rumah. Justru itu, WTE yang tergolong dalam teknologi hijau adalah kaedah yang berkesan untuk kelestarian alam sekitar dan kesejahteraan rakyat di samping memacu ke arah pencapaian sasaran tenaga boleh baru negara sebanyak 70% menjelang tahun 2050. Tuan Dipertua, saya sedar memang masa amat cemburu. Saya cuma nak minta sedikit masa saja. Sebagai mantan Tuan Yang Dipertua dalam Dewan ini, saya bukan nak bagi tazkirah. Tapi saya nak nasihatkan kepada semua rakan-rakan dalam Dewan ini supaya mengambil iktibar bersama. Dewan yang mulia ini bukan medan untuk menabur fitnah. Sebagai Ketua Whip DAP dalam Parlimen, saya ingin merakamkan perasaan yang amat kesal sekali terhadap sikap pendang yang berkali-kali bohong, menabur fitnah dalam Dewan yang mulia ini sekaligus menjatuhkan imej Dewan Parlimen. Termasuk membuat tuduhan kononnya ada 94 juta wang tunai dalam rumah bekas menteri DAP. Ini naiwatunya sangat-sangat jahat. Kita semua tahu agama suci Islam melarang dosa fitnah. Malahan fitnah itu lebih kejam daripada kesalahan membunuh. Tapi pendang boleh fitnah dalam Dewan yang mulia ini. Malahan SPIM sudah keluarkan kenyataan di mana itu adalah satu pembohongan. SPIM tidak pernah keluarkan kenyataan sedemikian. Oleh kerana itu, tak payah jawab. Nah, ini peraturan mesyuarat yang dibetul. Saya nak cuma nak terangkan. Bagi saya ini satu kenyataan yang unparliamentarian. What is unparliamentarian? Yang unparliamentarian adalah pembohongan dan fitnah yang amat menjijik sekali. Ini satu perkara yang tidak wajar dilakukan. Saya tegaskan. Ini bukan Dewan adab dalam ini kita. bukan tempat Kelego, where are you when pendang buat fitnah? Where are you? Masa pendang buat fitnah, kenapa tak bangun? Sekarang menteri bagi jawab, kenapa sekarang bangun kacau? Itu adalah amat jelas sekali. Kita harap, where are you? Semasa pendang buat fitnah, mengapa tak bangun? Kenapa benarkan pendang buat fitnah? Yang lain sila duduk. Yang lain saya sila duduk. peraturan mesyuarat. Dua-dua pihak sila duduk.
Saya nak tanya kepada Yang Berhormat. Mana I should satu have the perkataan floor yang sikit. unparliamentary? Biar Yang Berhormat Fitnah Menteri itu habiskan. adalah unparliamentary. As a former deputy Peraturan speaker, mesyuarat I'm yang here to betul. tell you that this is too much. Peraturan Oleh mesyuarat kerana yang itu, betul. enough is enough. Kita harap Dewan Yang Mulia ini tidak jatuh standard Yang betul, kerana kita tidak boleh biarkan beberapa- perkara ini berterusan. kerana nilai sedikit Boleh- rosak boleh. susu sebenggara. Itulah sebabnya Perkataan tuduhan biar kita seseorang itu angkat menipu peribahasa dalam Melayu. Dewan tidak sepatutnya Yang baik dikeluarkan dijadikan oleh seorang teladan, yang bertaraf yang menteri. buruk dijadikan Dan sempadan. ini Itu perlu saja. Sekian. dihentikan Terima yang kasih betul. Tuan Yang di-Petua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Tasik logo, kalau ada usul sila hantar ke Ya, dan office. saya cadangkan kepada DAP tolonglah bagi award kepada Kampar tu. Memang the try hard untuk menggembirakan parti DAP. Cukuplah, Ini tidak cukuplah. tidak Tasik patut Logo. dilakukan. Kalau Okey, yang lain sila duduk. Sesiapa ada usul sila hantar ke pejabat Tan Sri Speaker. Ahli-ahli Yang Berhormat, saya menangguhkan mesyuarat sekarang dan akan bersambung semula jam 2:30 petang.